Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Abdul Aziz Kahar bin Sanudin daripada SMK Sri Teja. Jadi video ini adalah berkaitan dengan tutorial perbincangan bab 3 kegravitian. Okay, tanpa membuang masa, kita akan pergi kepada soalan objektif. Graf menunjukkan hubungan antara daya graviti dan jisim untuk objek-objek berhampiran dengan permukaan bumi. Okay, kita ada graf di mana paksi Y-nya adalah daya graviti dan paksi X-nya adalah jisim. Okey, soalannya, kecurunan graf adakah ia mewakili pecutan disebabkan oleh daya graviti, ataupun B. Pemalaka gravitian semesta, C. Berat objek, D. Momentum objek. Okey, jadi oleh sebab soalan minta kita mencari kecurunan. Okey, jadi kita gunakan formula kecurunan M sama dengan negatif Y over X. Okey, di mana Y adalah paksi Y diwakili oleh daya graviti. Jadi kita labelkan sebagai F. Gantikan sebagai F. Okey, dan paksi X mewakili jisim. Jadi kita gantikan dengan M. Okey, so dalam daya, kita dah tahu formula bagi daya F sama dengan MA. Di mana F bagi M adalah sama dengan pecutan. Okey, jadi jawapan dia adalah A. Baiklah, so kita cuba beralih kepada soalan pengiraan. Hitungkan daya graviti antara dua planet jika jisim masing-masing ialah 1.23 darab 10 kuasa 26 kg dan 5.21 darab 10 kuasa 22 kg, dan jarak di antara planet tersebut ialah 2.3 darab 10 kuasa 11 meter. Okay, di mana diberi pemalaka graviti adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, jadi langkah yang pertama adalah kita perlu keluarkan maklumat yang diberikan dalam soalan. M1 sama dengan 1.23 darab 10 kuasa 26. M2 5.21 darab 10 kuasa 22. Dan jarak adalah radius R adalah 2.30 darab 10 kuasa 11. Dan G adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay. Jadi bila kita dah lihat semua maklumat yang diberikan oleh soalan, dan soalan minta kita mencari hitungkan F, daya graviti. Okay. So daripada semua maklumat yang diberikan, jadi kita boleh tentukan formula mana yang sesuai untuk diguna pakai. Jadi formulanya adalah kita kena gunakan formula hukum kegravitian semesta Newton, F sama dengan G M1 M2 bahagikan dengan R kuasa 2. Okey, jadi kita cuma masukkan saja nilai di mana nilai graviti G adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. M1 kita adalah 1.23 darab 10 kuasa 26. M2 kita adalah 5.21 darab 10 kuasa 22. Okey, dan kita bahagikan dengan radius kita adalah 2.30 darab 10 kuasa 11. Dan jangan lupa kita perlu kuasa 2 kan. Okey, jadi kamu tekankan kalkulator kamu, okey, dan kamu akan perolehi jawapan C. Okey, so baiklah kita akan lihat contoh soalan struktur yang melibatkan bab 3 kegravitian.
Rajah 7 menunjukkan seorang atlet acara lontar peluru yang sedang memutarkan tukul besi dalam satu bulatan sebelum melepaskannya. Laju linear bagi tukul adalah 20 meter per saat. Okey, soalan A. Namakan jenis daya yang bertindak ke arah pusat bulatan. Okey, jadi bila sesuatu objek bergerak dalam bulatan, okey, akan ada satu daya yang bertindak ke arah pusat objek. Okey, soalannya berikan nama. Okey, soalan ni adalah jenis soalan mengingat. So, apa jenis daya yang bertindak ke arah pusat bulatan? Okey, jadi jawapan dia tidak lain dan tidak bukan adalah daya memusat. Okey, so kita pergi kepada soalan B. Nyatakan arah tukul selepas dilepaskan. Okey, so daripada soalan yang lepas, kita tahu tukul tersebut bergerak dalam keadaan membulat. Okey, jadi kita anggap direction dia mengikut arah jam. Okey, so daripada soalan yang lepas, kita tahu apabila sesuatu objek bergerak dalam keadaan membulat, kita akan ada satu daya ke arah pusat yang dipanggil sebagai daya memusat. Okey, jadi seandainya objek tersebut saya lepaskan di titik sini, di titik A, maka objek tersebut akan bergerak ke arah seperti yang dilukiskan. Okey, jadi jika saya ubah situasi, saya anggapkan objek tersebut dilepaskan di titik B. Okey, boleh kamu cuba lukiskan ke mana arah tukul tersebut. Okey, jadi arah tukul tersebut akan ke arah seperti yang dilukiskan. Okey, jika saya ubah situasi, objek tersebut dilepaskan pada titik C. Boleh kamu ramalkan ke mana arah objek tersebut? Okey, jadi untuk melukis arah objek tersebut, kita perlu lukiskan garisan daya memusat. Kemudian kita akan lukiskan garisan 90 darjah dengan daya memusat. Dan kita perlu ikut arah putaran objek tersebut. Okay. Jadi melalui ketiga-tiga garisan A, B, C ni, boleh kamu rumuskan ke mana arah tukul tersebut. Okey, jadi jawapan dia adalah tukul tersebut akan bergerak ke arah tangent bulatan. Okey, jadi garisan A, B dan C merujuk kepada tangent bulatan. Soalan seterusnya, sebagai seorang atlet yang ingin menang dalam acara tersebut, beberapa teknik harus dilakukan. Jadual 7 menunjukkan beberapa teknik lontaran. Okey, jadi ada 3 teknik lontaran yang ditunjukkan seperti rajah 7. Kita lihat satu persatu. P, laju linear adalah tinggi, masa putaran pendek, sudut lontaran 20 darjah. Q, laju linear adalah rendah, masa untuk putaran adalah lama dan sudut lontaran adalah 90 darjah. Dan R,
laju linear tinggi, masa putaran lama dan sudut lontaran 45 darjah. Jadi persoalan untuk soalan ini, berdasarkan rajah 7, nyatakan teknik yang sesuai, berikan satu sebab bagi setiap kesesuaian teknik itu. Okey, jadi daripada 3 teknik yang ditunjukkan dalam rajah 7 ni, kita kena pilih satu teknik yang kita rasakan paling sesuai dan kita kena berikan satu sebab mengapa teknik tersebut dipilih. Berdasarkan rajah 7 nyatakan teknik yang sesuai, berikan satu sebab bagi setiap kesesuaian teknik itu. Okey, so untuk soalan yang pertama, kita perlu lihat dari segi masa untuk putaran tukul tersebut. Jadi kalau kita lihat pada pilihan jawapan, kita ada dari segi dia punya masa, okey, kita ada dua pilihan iaitu sama ada masa yang pendek ataupun masa yang lama. Okey, jadi pada pendapat kamu, yang mana lebih sesuai, masa pendek ataupun masa yang lebih lama? Okay, so for sure masa yang lebih sesuai adalah untuk masa yang lama. Okay, jadi kalau kita rasakan masa yang lama sebagai pilihan jawapan, jadi kita akan tuliskan lama. Reason, so kita kena berikan justifikasi, berikan sebab kenapa kita pilih masa yang lama sebagai kita punya pilihan. Okay, so kerana untuk menghasilkan impuls yang besar. Kenapa masa yang lama boleh menghasilkan impuls yang besar? Okay, so kalau kita lihat definisi bagi impuls, impuls adalah daya didarabkan dengan masa. Okay, impuls definisinya adalah perubahan momentum. Dan perubahan momentum ni sama juga dengan daya darabkan dengan masa. Jadi bila masa kita berjaya tingkatkan, maka impuls juga akan jadi lebih besar. Okey, so dari segi laju, okey, kita ada dua pilihan jawapan, sama ada laju yang tinggi ataupun laju yang rendah. Jadi, pada pendapat kamu, laju mana yang lebih sesuai untuk menghasilkan jarak yang lebih jauh? Okey, secara logiknya, mestilah laju yang tinggi. Okay, jadi kita akan letakkan jawapan sebagai laju yang tinggi. Seperti biasa, kita kena berikan justifikasi, berikan sebab kenapa kita pilih laju yang tinggi. Okey, sebab laju yang tinggi ini akan menghasilkan momentum yang besar. Okey, so apa formula bagi momentum? Momentum adalah hasil darab jisim darab laju. So, kalau kita berjaya meningkatkan hal laju, maka momentum akan menjadi lebih besar. Okey, so untuk soalan yang ketiga, kita perlu lihat daripada sudut lontaran. So, daripada aspek sudut lontaran, kita lihat kita ada tiga pilihan jawapan yang diberikan iaitu 20 darjah, 90 darjah dan 45 darjah. So, daripada tiga ni kita kena pilih sudut lontaran yang terbaik. Okey, jadi sudut lontaran yang terbaik adalah sudut 45 darjah. Seperti biasa, kita akan diminta untuk memberi justifikasi mengapa. Okey, so sudut 45 darjah ni dia boleh menghasilkan jarak mengufuk yang maksimum.
Okey. So, bila dia boleh menghasilkan jarak mengufuk yang maksimum, maka tukul tersebut boleh pergi dengan lebih jauh. Okey, dan soalan yang terakhir, berdasarkan jawapan anda di 7C, berikan teknik yang paling sesuai. So, daripada ketiga-tiga ciri tersebut, jadi kita boleh rumuskan teknik yang paling sesuai adalah teknik R. Jadi kita just tuliskan R di sini untuk melayakkan mendapat 1 markah.